Hari Ahad lepas saya bersua dengan seorang kenalan lama, Brother Firdaus Wong, yang setiap hari Ahad 3 ke 6 petang di persimpangan Bukit Bintang dan Sungai Wang Plaza, ya, berdakwah dengan mesej we love Jesus and Muhammad, ya. Kami kasih Nabi Isa dan Muhammad untuk menarik orang, terutama orang yang tak kenal Islam, kepada Islam. Tadi saya nampak satu klip yang biasalah ada mendakwa bahawa Quran ini palsu, ya, dan mendakwa Bible-nya, Gospel-nya adalah sahih. Jadi sekarang saya nak cuba menerangkan kepada sesiapalah yang lahir Islam ke, yang mengkaji Islam ke, yang belum Islam ke, yang tak percaya Tuhan ke, apa pendapat saya. Pertama, latar belakang saya asalnya bangsa Cina, sekarang masih bangsa Cina, kan tak boleh tukar bangsa, ya. Nama asal Ridwan Un Po Shin atau bahasa Mandarin Wen Pao Xin. Tapi masa tu bila saya memeluk Islam, saya tak tahu bahawa tak perlu, sebenarnya haram tukar nama. Ada ayat Quran, panggilan dengan nama ayah mereka berikan, ya. Ini fatwa dari Mufti Perlis bahawa haram untuk tukar nama. Tak apa, saya ambil nama yang baiklah, Muhammad Ridwan bin Abdullah. Jadi nama penuh saya Muhammad Ridwan Daniel Un bin Abdullah, atau Ridwan Un, atau Cina Apek lah untuk biasa. Saya keluarga beragama Kristian, belajar Katolik, Protestan. Saya pergi gereja, saya hafal sebahagian besar Bible, tapi saya jadi atheist. Kerana saya dapati banyak perkara dalam Bible tidak masuk akal, dan padri tak payah jawab soalan-soalan saya mengenai kejadian kenapa ada syurga neraka, kenapa ada iblis, padahal Tuhan Maha Berkuasa, Almighty, All Powerful, All Knowing, Maha Mengetahui. Takkan dia tak tahu syaitan ni, dan dia yang mencipta kita. Kita tak minta dicipta, tak ada. Ya, saya tahu ada orang kata ada sekian-sekian sebab, tapi pada asasnya kehendak dia Al-Khaliq. Lalu kita boleh diletak dalam neraka. Apakah Tuhan adil? Padahal dia kata dia all just, Maha adil, ya. Okey, kalau kita perhati sumber-sumber yang katakan Quran tak betul, Bible betul, kita boleh Google saja. Google bahawa Mark, Matthew, Luke, John dalam Gospel bukan saksi, ya. Dan mereka yang mendakwa tu bahawa Muhammad itu kisah dia pun bukan saksi, iaitu 130 tahun kemudian selepas meninggal oleh Ibnu Ishaq ke apa ke. Itu betul. Itu sebab bahayanya ikut hadis yang bukan saksi. Orang kata sahih, ya. Sahih itu ada masalah kalau bukan saksi. Quran pun sama, Quran pun hadis, kerana atas lidah Nabi. Jadi siapa saksi Quran? Kita kata Allah lah. Siapa jaga Quran? Allah dalam Quran sebut. Jadi kenapa Apek yang menolak Bible sebagai tidak saksi boleh terima Quran? Begini kisah dia. Saya dah cerita asbab saya memeluk Islam ini ya kerana krisis keluarga yang saya anggap asbab daripada Allah. Sehingga saya macam umur 17 tahun bila ibu bapa saya bergaduh ganas, bapa saya tendang ibu saya turun tangga berdarah. Saya menulis dalam diary saya, Dear God. Dear God lah, wahai Tuhan lah. Sebenarnya sekarang salam tersebut, wahai Tuhan, Rabbi, Tuhanku. Tuhanku, kalau Engkau wujud, jawablah soalan-soalan saya. Kenapa saya wujud? Kenapa keluarga saya macam ni? Kenapa bagi ayah saya kaki botol, kaki judi? Kenapa hidup saya sengsara? Pendek cerita, 6 bulan kemudian saya bertembung dengan Al-Quran. Allah beri hidayat. Saya memeluk Islam. Alhamdulillah. All praise is to Allah. Segala puji-puji bagi Maha Pencipta. Okey. Macam mana saya tahu Quran itu benar? Pertama, dalam Bible, dalam Gospel, Nabi Isa, Jesus Christ, ada sebut tentang the Word of God. Man shall not live on bread alone, but on every living word of God. Manusia tak boleh hidup atas roti semata-mata atau makananlah semata-mata, tetapi atas setiap ayat hidup Tuhan. Orang Kristian dengar ni, dia akan tahu. Tak payah terus mereka.
mereka akan tahu saya baca ni ayat daripada gospel. Semasa Nabi Isa pergi gurun pasir, berpuasa 40 hari 40 malam, dan bila dia keluar daripada puasa, dia lapar dan syaitan mendekati dia, iblis mendekati dia dan beritahu dia, perintahkanlah batu jadi roti. Itu jawapan dia. Manusia tak boleh hidup atas roti semata-mata, tetapi atas setiap ayat hidup Tuhan. Sejak itu dia macam satu bug dalam kepala saya. Walaupun saya kecil masa tu, ada dalam prasadar saya. Apa tu ayat hidup? Saya tengok Mark, Matthew, Luke, John kat belakang tu, dia akan sebut, inilah yang saya sempat tulis. Mana ada pemberita, narator, ada sanad. Tak ada sanad pun, tapi tak apalah, ada orang rawikan. Mana ayat Allah sebenarnya? Tak timbul kerana padri tak sebut, pendeta tak sebut, kitab tak sebut, kawan-kawan tak sebut, gereja tak sebut. Saya anggap gitu saja. Sehingga saya bertemu Quran. Bila saya buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu saya tak tahu makna. Saya tak tahu tajwid, saya tak tahu bahasa Arab, saya tak ada mengucap, saya bukan Islam, saya tak ambil ayat semayang, saya tak ada 12 syarat yang orang sekarang salah faham perlu ada untuk mendekati Al-Quran. Itu salah. Ya, Cat Stevens, Andrew Tate, Sidney O'Connor dan Cina Apek, Redwan, Daniel Un, bila baca aja, dalam Quran ada sebut, bila mereka didatangi keterangan ayat kami, lalu beriman. Bila mereka didatangkan keterangan lagi, tambah iman mereka. Benar. Jadi, apa keajaiban dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? In the name of God, most gracious, most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudianlah bila saya belajar tajwid semua, saya boleh sebut dengan betul tajwidnya. Tapi masa itu tak ada. Bayangkan, tak ada Bismillahirrahmanirrahim dalam sebutan saya. Cuma dengan nama Tuhan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, meresap hati saya. Inikah ayat Tuhan yang hidup yang disebut oleh Jesus Christ dalam gospel selama ini? Memang hati kita kan. Ayat itu sendiri mengisytiharkan diri dia. Tak ada kitab lain yang cerita macam ini. Ada kitab lain begini. Kita boleh tulis. Kita baca kemudian Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat itu bermakna apa? Itu, iaitu fi'il mahfuz, itulah kitab. Tiada syak dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Cara ayat itu disusun dalam suara pertama. Ini bukan buat-buat. Kadang kita tulis surat, kita baca buku kan, suara ketiga, suara kedua, saya dengar dia cakap. Dia beritahu saya, ini suara pertama, itulah kitab. Kita tafsir sebagai, terjemah sebagai ini ya, bukan itu. Zalika, bukan hadhi, bukan hadha. Itulah kitab. Kalamullah, film mahfuz, tiada syak dalamnya. Isytihar loh, tiada syak. Without doubt, guidance for those who fear Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun. Iaitu mereka yang beriman kepada yang tak nampak, yang gaib, unseen. Ya? Yang berhubung, solat itu makna berhubung. Ya? Dan daripada apa yang kami berikan, mereka infakkan. Wih, cantik. Lepas itu, beriman dengan apa yang kita sampaikan ini dan apa yang kita sampaikan sebelum. Bermakna Allah selama ini menyampaikan kebenaran. Manusia mengubah. Naratif orang ketiga. Berarti naratif pertama ni Allah berhubung dengan manusia. Ada. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa bil akhirati yuqinu. Dan juga dia beriman, dia dengan hari akhirat dia berpegang. Ulaika allazina rabbihim ulaika humul muflihun. Jadi mereka itulah yang mendapat petunjuk. Mula dia kata ini tidak syak petunjuk. Mereka ini dapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka mendapat kejayaan. Dari sanalah saya terus membaca dan saya beriman. Sebagai suara pada matanya sendiri terbukti tak boleh ada. Kita baca dan baca, Tuhan bercakap. Tak ada kitab lain. Itulah buktinya. Assalamualaikum.